batal adalah salah satu hukum Islam yang bermaksud sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Solat pula berasal daripada perkataan as-solah yang bermaksud sembahyang dalam agama Islam. Selain memahami akan kepentingan dan kewajipan solat, sebagai hamba Allah yang bertakwa, seharusnya kita mengetahui akan hal-hal yang membatalkan solat agar setiap solat yang dilakukan itu lebih baik dan sempurna. Sekiranya solat seseorang itu batal, maka wajib dia mengulangi semula solat tersebut. Berkata-kata dan bercakap dengan sengaja. Perbuatan bercakap-cakap yang dimaksudkan adalah mengeluarkan ataupun mengucapkan sekurang-kurangnya dua huruf yang bukan bacaan dalam solat. Manakala jika terbatuk, bersin atau menguap ketika dalam bacaan rukun qauli, maka dikehendaki untuk berhenti dari bacaan tersebut dan kemudiannya diulang kembali bacaannya. Jika teruskan bacaan dalam keadaan bersin, batuk atau menguap, dikhawatiri bacaan itu akan menjadi salah dan maknanya juga tidak betul, sekaligus akan membatalkan solat tersebut. Dalam keadaan ini, ia juga termasuk sama seperti bercakap kerana mengeluarkan perkataan yang bukan bacaan dalam solat. Sekiranya makmum menegur imam ketika imam tersilap iaitu subhanallah, tidaklah batal solat. Dalam sebuah riwayat yang lain, Muawiyah bin Hakam As-Sulami menceritakan bahawa beliau sedang mendirikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada ketika itu seorang lelaki bersin dan mengucapkan yarhamkallah. Sebaik sahaja mereka selesai solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya ini adalah sembahyang, tidak sesuai ada di dalamnya sesuatu daripada percakapan manusia, yang dibenarkan di dalamnya hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Hadis di atas menjelaskan mengenai larangan berkata-kata dalam solat, sama ada kerana hajat atau masalah dalam solat. Ini termasuk juga ungkapan tashmid kerana ia termasuk dalam maksud percakapan manusia yang diharamkan dalam solat. Berkata-kata dengan sengaja yang selain daripada Al-Quran, zikir atau doa yang dua huruf dan ke atas walaupun tidak difahami atau satu huruf yang difahami maknanya adalah batal solat. Sekiranya seorang berkata-kata dalam solat kerana tidak sengaja atau terlepas cakap tanpa ada apa-apa maksud, atau dia lupa dirinya sedang solat, atau dia jahil akan tegahan berkata-kata dalam solat kerana baru memeluk Islam, maka perbuatannya itu dimaafkan dan tidak batal solatnya dengan syarat percakapan tersebut dalam kadar yang sedikit. Jika percakapan itu banyak, maka batal solatnya kerana dikira memutus susunan dan pergerakan solat. Kata-kata yang sedikit diukur mengikut kebiasaan suatu tempat. Kata-kata yang kebiasaannya tidak melebihi 6 patah perkataan. Jika dia berkata-kata lebih, maka batal solatnya sekalipun dia lupa atau jahil dalam perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkara-perkara yang batalkan sembahyang. Yang kedua adalah kedatangan hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah kekotoran maknawi pada diri yang menegah sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci seperti solat, tawaf dan seumpamanya. Orang yang berhadas tidak bersih di sisi Allah, sekalipun di sisi manusia dia kelihatan bersih. Apa sahaja yang keluar dari dubur atau kubul adalah najis. Keluarnya najis akan membatalkan wuduk. Apabila batalnya wuduk, maka batallah sembahyang itu. Ini kerana syarat sahnya sembahyang adalah bersuci, yakni bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sekiranya sesuatu syarat itu sudah tiada, maka terbatallah sembahyang dan wajib untuk diulang kembali solat yang terbatal itu tadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih menurut riwayat Muslim nombor 224, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak diterima solat tanpa bersuci. Seterusnya, kita perlu yakin akan adanya hadas, dan sekiranya berlaku hadas sebelum salam pertama, maka ia akan membatalkan sembahyang. Diriwayatkan dari Pakcik Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu hadas yang seolah-olah terjadi dalam solatnya. Lalu beliau bersabda, la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah ia membubarkan, yakni membatalkan solatnya atau berpaling
sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Muttafaq alaih. Hadas boleh dikategorikan kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara untuk menyucikan hadas kecil adalah dengan berwuduk. Manakala bagi hadas besar pula, cara mensucikannya adalah dengan mandi. Sekiranya kedua-duanya tidak dapat dilakukan kerana sakit atau ketiadaan air atau apa-apa sahaja yang menghalang air dari mengenai anggota badan, maka ia dibolehkan untuk bertayamum sebagai gantian kepada wuduk atau mandi. Sebagaimana dalil Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu junub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, yakni tidak boleh mengenai air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah, yakni debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan dan kepayahan, tetapi ia berkehendak membersihkan, yakni mensucikan kamu, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Yana Sahira binti Mak Johan, bernomometrik 066729. Baiklah, hari ini saya akan membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat, iaitu membuka aurat. Baiklah, pengertian aurat menurut bahasa ialah keaiban, manakala menurut pengertian dan pandangan syarak ialah bahagian-bahagian tertentu pada bahagian badan manusia yang wajib ditutupi daripada pandangan orang yang diharamkan melihatnya, iaitu bukan mahram. Perbezaan batas aurat adalah kerana hubungan keturunan dan kerana tali ikatan seperti perkahwinan, mertua, menantu, ipar duai dan kerana penyusuan dan sebagainya. Syarat sah solat: menutup aurat dengan sempurna dari mula takbir sehingga memberi salam adalah syarat sah solat. Jika aurat terdedah semasa solat, maka wajib untuk segera menutupnya. Jika orang yang solat itu lalai dan membiarkan aurat terbuka tanpa segera ditutup, maka batallah solatnya dan hendaklah dimulakan semula. Namun, jika dia sempat menutup aurat yang terdedah tadi dengan segera, maka solatnya tidak batal dan dia boleh meneruskan solatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah, iaitu menutup aurat setiap kali memasuki masjid. Aurat bagi wanita. Aurat bagi wanita ialah seluruh anggotanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Leher dan rambutnya adalah aurat di hadapan lelaki ajnabi walaupun sehelai. Pendek kata, dari hujung mata hingga ke hujung kaki adalah aurat wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Perkara ini berlandaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan janganlah menampakkan perhiasannya aurat kecuali yang biasa terlihat. Baiklah. Kemudian kita pergi kepada aurat bagi lelaki. Aurat bagi lelaki daripada bahagian badan dari pusat sampai ke lutut, dan begitu juga bahagian belakang badannya adalah sama aras dengan bahagian pusat dan lutut. Rasulullah SAW bersabda, "Auratul rijal ma baina surratihi ila rukbatihi."
Yang bermaksud aurat lelaki ialah bahagian badan antara pusat sampai ke lutut. Riwayat Daraqutni dan Baihaqi. Pakaian yang disunatkan ketika solat. Bagi kaum lelaki, sunat bagi lelaki untuk solat dengan menutup kepala sama ada dengan memakai serban, kopiah ataupun songkok, serta memakai pakaian yang paling cantik untuk solat kerana Allah sukakan kecantikan. Bagi wanita tidak disyaratkan solat dengan memakai telekung, akan tetapi dibolehkan untuk memakai pakaian lain dengan syarat menutup aurat dengan sempurna. Sekiranya seorang wanita solat sama ada dengan memakai telekung atau pakaian seperti jubah atau apa jua pakaian, selagi mana diyakini auratnya terjaga dan telekung atau pakaian tersebut terpelihara dari sebab-sebab yang boleh menampakkan aurat sebagai contoh nipis, jaran dan terkoyak, maka sah salatnya kerana menepati syarat sah salat iaitu dengan menutup aurat. Seterusnya, mengubah niat juga merupakan perkara yang membatalkan solat. Selepas takbiratul ihram, seseorang itu tidak boleh lagi mengubah niat atau berasa was-was lagi sama ada niat yang dilakukan itu betul atau sebaliknya. Misalnya, apabila seseorang itu mula bersolat fardu asar tetapi ketika sedang solat, dia teringat bahawa dia belum melakukan solat zuhur. Jadi, dia ingin mengubah niat solat asarnya tadi kepada solat zuhur. Maka, hal ini tak sah solatnya kerana niat bagi solat yang spesifik mestilah dilakukan daripada awal lagi iaitu ketika takbiratul ihram. Selain itu, seseorang itu tidak boleh berazam untuk keluar daripada solat sebelum tibanya salam atas sebab-sebab tertentu. Hal ini kerana ibadah solat adalah pendek masanya berbanding dengan ibadah haji atau puasa, iaitu ibadah tersebut setelah kita berniat walau apa pun lintasan di hati tidak akan membatalkan dengan serta-merta, melainkan jika berlaku perbuatan yang membatalkannya. Misalnya, ketika seseorang itu sedang solat, tiba-tiba dia berniat untuk membatalkan solatnya atas sebab ada tetamu yang hadir ketika itu, maka solatnya itu batal. Di dalam Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyebutkan bahawa membatalkan ibadah yang wajib setelah memulakannya tanpa sebab yang membolehkannya melakukan demikian adalah tidak harus dengan sepakat para fuqaha. Hal ini kerana membatalkan ibadah tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak adalah satu perbuatan yang sia-sia dan bersalahan dengan kehormatan solat. Walau bagaimanapun, jika disebabkan oleh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syarak dan keadaan yang mendesak seperti menyelamatkan diri sendiri atau orang lain daripada bahaya contohnya, maka ia diharuskan berdasarkan kaedah fiqh yang menyebutkan bahawa al-daruratu tubihu mahzurat, yang bermaksud keadaan yang darurat itu mengharuskan perbuatan-perbuatan yang haram. Berbeza dengan mufarakah, iaitu makmum berpisah daripada imam dalam solat berjemaah, di mana sebab terjadinya mufarakah kerana imam terlupa atau tersilap melakukan rukun solat, maka ini tidak membatalkan solat seseorang. Ismi Farah Nur Husna binti Mustafa. Nombor matrik 067061. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang yang seterusnya. Jadi, perbuatan makan dan minum walaupun sedikit akan membatalkan solat dengan serta-merta. Contohnya, jika tertelan sedikit sisa makan di mulut, solat tersebut akan terbatal. Disebabkan itulah disunatkan sebelum solat untuk bersuci atau berkumur-kumur, iaitu membersihkan mulut terlebih dahulu bagi menyucikan sisa makanan yang berada di dalam mulut.
Dr. Muhammad Zuhaili di dalam kitabnya menyatakan, makan dan minum merupakan perkara yang ditegah di dalam solat. Oleh itu, sekiranya seseorang makan dengan sengaja ketika sedang bersembahyang, maka batallah solatnya sama ada dalam kadar banyak atau sedikit. Dan sekiranya ia makan dalam kuantiti yang sedikit kerana terlupa atau jahil, maka tidak batal solatnya. Dan sekiranya dalam kuantiti yang banyak, maka batal solatnya. Selain daripada itu, di dalam kitab Al-Fiqh Manhaji telah menyatakan makan dan minum adalah perkara yang bertentangan dengan tingkah laku dan peraturan di dalam sembahyang. Oleh itu, sekiranya seseorang itu sengaja melakukannya ketika solat, maka batal solatnya walaupun hanya kadar yang sedikit. Adapun sekiranya tidak sengaja, maka batal solatnya sekiranya kadar yang banyak. Para fuqaha berpendapat kadar banyak yang dimaksudkan adalah apabila keseluruhan yang ditelan dengan kadar sebesar kacang kuda. Imam Nawawi di dalam kitabnya telah menyatakan, pandangan ashab Asy-Syafi'i menyatakan apabila makan dan minum ketika melakukan solat dengan sengaja, maka batal solatnya sama ada sedikit atau banyak. Jadi berkenaan makanan yang berada di celahan-celahan gigi, Imam Nawawi menyatakan di dalam kitabnya, dan sekiranya makanan yang terlekat di celahan gigi, kemudian ditelan makanan tersebut dengan sengaja ataupun sesuatu yang turun daripada kepala, kemudian ditelannya secara sengaja, maka batallah solatnya tanpa ada khilaf fuqaha. Selain itu, sekiranya menelan sesuatu yang sukar dihalang, seperti bercampurnya air liur dengan makanan tanpa sengaja atau menelan kahak yang sukar untuk menghalangnya, maka tidak membatalkan solat. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Zuhaili menyatakan sekiranya di antara celahan gigi terdapat sisa makanan yang kadarnya tidak sebesar kacang kuda dan menelannya tanpa disengajakan, maka tidak membatalkan solat. Dan sekiranya sebaliknya, maka solat akan terbatal. Begitu juga tidak membatalkan solatnya sekiranya menelan air liur yang banyak. Jadi, bagaimana cara mengeluarkan makanan dari mulut ketika solat? Dalam hal ini dibenarkan untuk membuangnya ketika sembahyang dengan meludah atau membuang sisa makanan itu pada pakaian, tisu atau selendang. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud bahawasanya Nabi SAW terlihat kahak di dinding kiblat dan Nabi tidak menyukai akan hal itu sehingga terpapar wajahnya kemarahan. Lalu baginda SAW pun bangun dan membuang kahak dengan tangannya. Lalu baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu mendirikan solat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, atau Tuhannya berada di antara dirinya dan kiblat. Maka tidak patut seseorang pun meludah ke arah kiblat, tetapi ludahlah di sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Kemudian baginda SAW mengambil hujung selendangnya dan meludah, kemudian melipat bahagian itu dan bersabda, atau hendaklah orang itu melakukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hasha binti Hayat Elias Ismail 068823. Okey, saya akan bersambung tentang syarat sah solat, yakni yang keenam, perkataan yang dikeluarkan selain daripada bacaan dalam solat. Okey, sebelum tu Ana menjelaskan tentang larangan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, yakni bermaksud, peliharalah kamu, kerjakanlah kamu dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu khasnya, sembahyang wusta, yakni solat asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala ini telah menjelaskan tentang khusyuknya, perlunya khusyuk dalam solat. Okey, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tabari menerangkan bahawa ayat ini turun selepas berlakunya kisah seorang sahabat Nabi SAW yang ingin bercakap dengan sahabat yang lain ketika dalam solat. Tapi hal ini dijelaskan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhu bermaksud, kami pernah bercakap ketika solat, seorang daripada kami bercakap dengan saudaranya di atas keperluan tertentu sehinggalah turun ayat ini. Maka kami pun diperintahkan untuk diam, berhenti daripada bercakap dalam solat. Okay, berdasarkan dua nas tersebut, para fuqaha bersepakat menyatakan bahawa bercakap selain bacaan dalam solat adalah membatalkan solat. Okay, begitu juga fuqaha dari mazhab Asy-Syafi'i
mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, daripada dua huruf adalah batalun, yakni batalah dalam solat kan. Okay. Ada juga persoalan yang dipertanyakan bahawa perkataan yang diturunkan ketika solat kerana terlupa dan mungkin dia tidak tahu tentang pengharaman ini, terutama yang orang yang baru masuk Islam, memeluk Islam, atau ditinggalkan berjauhan dengan para ulama terlepas yang mana perkataan tersebut tidak diketahui. Jadi apakah hukum yang dipersoalkan? Jadi Imam Syafi'i ada memberitahu dan menyatakan tentang hal ini, dan tentang ini adalah tidak mengapa, maksudnya dimaafkan. Jelaslah di sini bahawa banyak perkara-perkara yang menjadi kebiasaan kita, yang kebiasaan kita lakukan yang boleh menyebabkan batalnya solat dan tidak diterima solat. Melakukan perkara yang membatalkan solat adalah sebab-sebab yang membawa kepada batal solat seseorang atau rosak solatnya, ataupun solatnya tidak diakui syarak. Disebabkan melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat itu, seseorang yang solat belum dianggap solat serta belum terangkat tanggungan wajib solat ke atasnya, dan wajib baginya mengulang solat yang batal itu. Selain memahami akan kepentingan dan kewajipan solat, sebagai hamba Allah yang taat dan patuh akan perintahnya, sebaiknya perlu mengetahui perkara yang boleh menyebabkan batalnya solat. Barulah setiap solat itu lebih baik dan sempurna.